Yang menjadi teras kepada diamond shape ini ialah celik pada perubahan, cerap perubahan tersebut kerana setiap perubahan yang berlaku di keliling kita memberi input atau memberi impak pada cara kita menguruskan perniagaan. Bila kita nak cerap, kita mesti ada sumber dan data yang boleh dipercayai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah pertama untuk jadi kontraktor baru adalah dengan mengubah minda. Langkah kedua, kena kenali dunia kontraktor. Langkah ketiga, kena tahu tanggungjawab kontraktor. Dan langkah keempat, hari ini saya hendak mengupas mengenai model bisnes kontraktor. Model bisnes ini adalah cara bagaimana kita menguruskan perniagaan untuk mencapai visi yang kita mahu. Pada pagi ini, saya nak cerita bagaimana Ematek mencipta model bisnes kontraktor sendiri. Langkah 4, model bisnes kontraktor, bagi mereka yang ada buku Dilihat Kecil Langkahnya Gergasi, boleh buka muka surat 7 ya. Semasa pertama kali membangunkan perniagaan, kami hanya berpandukan kepada pengalaman bekerja dengan majikan lama dalam industri binaan serta pengalaman rakan-rakan yang pernah berniaga dalam industri berbeza. Dunia pekerjaan dan dunia keusahawanan adalah satu dunia yang sangat berbeza. Apabila kita menjadi usahawan, tak tentu lagi kita punya upah. Bila kita jadi usahawan, pertamanya kita kena bayar supplier. Kalau kita ada subkontraktor, kita kena bayar subkontraktor. Kita punya upah last sekali. Itu pun kalau ada untung. Kalau CP untung, CP untung je lah. Kemudian apabila kita ada staff, tiap-tiap bulan gaji staff kena bayar dulu. Ada baki-baki je baru ambil gaji kita. Kita ingat bila kita berniaga, kita dah tak ada bos. Kita buat silap, kita buat salah ke, tak ada siapa nak marah. Rupanya kita punya bos, pada waktu kita menjadi usahawan ini, siapa tahu bos kita? Agak-agak siapa bos baru kita? Baru kita adalah pelanggan kita. Bos semasa bekerja, kalau kita buat silap pun, dia marah-marah macam mana pun, hujung bulan tetap dapat gaji. Tapi pelanggan, kalau dia marah, tak tentu kita dapat payment kita kan? Memegang prinsip integriti sebagai satu teras niaga bukanlah mudah. Saya percaya, kita dapat apa yang kita cari. Kalau kita mencari orang-orang yang begitu untuk menyelesaikan masalah kita, memanglah kita akan jumpa orang begitu. Tapi kalau kita cari orang yang begini untuk menyelesaikan masalah kita, insya-Allah kita akan berjumpa dengan orang-orang yang begini. Blacklist lah. Kau nak blacklist ke? Kau nak tahan payment ke? Pernah tahu payment kami kena tahan semua. Buatlah. Kalau Allah lepaskan, tak ada siapa boleh tahan. Tetapi buat baik macam mana pun, kalau Allah nak tahan, tak ada siapa boleh lepaskan. Pegang itu aja. Bila tauhid kita kuat, insya-Allah. Kalau iman kita kuat, insya-Allah. Benda-benda ni sebagai ujian saja. Semakin lama menjadi kontraktor, semakin saya faham bagaimana asas yang kukuh dan struktur yang baik dapat menyokong aktiviti perniagaan dalam sistem penyampaian dan amalan kerja. Rupanya, bila kita ada sistem kerja yang baik, bila dokumentasi kita bagus, bila proses kita bagus, teratur, itulah cara-cara yang menyebabkan orang sukar nak minta kat kita. Tak ada sebab orang nak minta kat kita. Kadang-kadang mereka tak minta pun, tapi untuk mereka memproses kita punya payment itu, documentation kita sendiri tak cukup. Macam mana dia orang nak proses kan? And then bukan kita punya invoice saja satu orang yang dia nak proses. Ada ramai kontraktor punya invoice dia nak proses. But once your invoice datang lengkap dengan apa yang dia hendak, insya-Allah mudah. Dan selalunya apa yang kami buat dalam SOP, sebelum setuju buat kerja, kami akan bertanya dengan customer apa SOP dia untuk proses payment. Lalu, terbangunlah satu model bisnes untuk kontraktor yang saya ingin kongsikan. Ini adalah contoh model bisnes kontraktor yang kami bangunkan. Dia berbentuk diamond shape. Kita kena celik, kita kena cerap dan kita kena cerdik. Pertamanya, kita perlu celik pada sebarang perubahan yang berlaku di sekeliling. Kerana setiap perubahan
pasti beri impak pada sistem perniagaan yang kita bina. Setiap perubahan ini kita kena aware tau, kita kena celik. Okay, whatever perubahan tu pasti akan beri impak dalam pengurusan perniagaan kita. Yang kedua, setiap perubahan ini kita mesti ada sumber dan kita mesti ada data. Sumber dan data perubahan diambil, dianalisa dan dicerap sebagai input bagi memastikan aktiviti pelaksanaan perniagaan bergerak seiring dengan perubahan. Yang ketiga, bagaimana model ini digunakan? Model kami berbentuk diamond shape. Yang menjadi teras kepada diamond shape ini ialah celik pada perubahan, cerap perubahan tersebut kerana setiap perubahan yang berlaku di keliling kita memberi input atau memberi impak pada cara kita menguruskan perniagaan. Bila kita nak cerap, kita mesti ada sumber dan data yang boleh dipercayai. Yang ketiga, input tadi, input daripada sumber dan data tadi, input ini diproses bagi memastikan kesahihan untuk dipercayai bagi dijadikan amalan dalam sistem pengurusan dan proses kerja yang melibatkan tanggungjawab dan pematuhan industri. Okay, whatever perubahan yang berlaku ni kita kena tahu dekat mana sumber dia, dapatkan data dia, vision tetap sama. Strategi dan teknikal berubah mengikut keadaan dan mengikut kapasiti yang kita ada. Sentiasa celik dengan apa-apa perubahan. Bila ada perubahan, kita celik, dapatkan data, dapatkan daripada sumber yang baik, kemudian cerap. Sebab semua perubahan ini memberi impak pada cara kita menguruskan perniagaan dan segala input-input daripada data tadi, kita proses untuk pastikan nombor satu dia sahih. Yang keempat, hasilnya sistem dan proses kerja diubah membentuk satu kecerdikan dalam menyampaikan kerja mengikut kompetensi yang diperlukan. Kerana itu, whatever perubahan yang berlaku di sekeliling kita, kita ambil, kita cerapkan dalam kita punya sistem pengurusan perniagaan. Make sure whatever kita punya new process system itu tidak menyalahi undang-undang, dan di situlah lahirnya kecerdikan, satu kecerdikan luar biasa. Apa pun kita buat, kita akan selamat. Yang kelima, integriti sebagai satu etika kerja sentiasa dipupuk dengan kualiti yang mengikut standard industri. Akhirnya, lahirlah satu nilai perniagaan yang lebih unik dan berbeza untuk dijadikan satu kelebihan dalam pasaran. Kebanyakan usahawan mereka ada nilai tersembunyi dalam perniagaan mereka yang mereka tak sedar. Bila digilap, dia boleh menjadi satu unfair advantage dekat dalam pasaran. Tak payah dia susah-susah nak compete dengan orang lain sebab dia dah ada satu benda yang orang lain tak ada. Nak gali unfair advantage ni dalam bisnes nak buat brainstorming, selalu you buat apa? SWOT kan? SWOT analysis. Selain daripada SWOT analysis, buat apa lagi? Okay, kadang-kadang saya pernah dengar, tahu tak pastel? Pernah tak dengar pastel? Okay, bagi mereka yang pernah dengar pastel, then buat pastel. Pastel pun part of brainstorming. Okay, selain daripada pastel, selain daripada SWOT, apa lagi? Okay. Dan saya realise ramai daripada usahawan dekat luar sana, apabila mereka hendak buat strategi, selalunya mereka just buat SWOT analysis. SWOT analysis pun mereka tak tahu data-data apa yang mereka perlu ambil untuk buat strength, untuk buat weakness mereka. Selalu saya sebut, dan untuk you kaji you punya strength and weakness, selalu check internal. Internal dia ada banyak senarai. Kalau mereka yang ada buku nota K101 ataupun mereka yang pernah attend K101, tak kira lah kelas online ataupun masa saya buat K101 dahulu, saya ada senaraikan sumber-sumber strength dan weakness. Benda tu dalam kita punya perniagaan. Sama ada ia jadi strength ataupun weakness. Talent, a good talent. Talent can be your strength ataupun talent can be your weakness. Cash flow can be your strength ataupun can be your weakness. Okay. Untuk opportunity dan threat. Okay. Saya sebut SWOT analysis tadi. Semua orang tahu apa SWOT analysis. Okay. SWOT analysis itu adalah analisa kekuatan kita, kelemahan kita, ancaman dan peluang kita. Ancaman dan peluang ialah benda-benda di luar kawalan perniagaan kita, benda-benda eksternal. Okay. Dan apa nak buat bila kita dah tahu kita punya SWOT? Dan kita buat TOWS. TOWS. Okay. Dan daripada situ kita buat kita punya pastel. Selain daripada
sword, tools dan pestle. Ini semua adalah alatan-alatan, kita sebut tools lah. Ada banyak lagi tools yang saya sharekan dekat sini bila hendak buat brainstorming. So, bila nak buat brainstorming tu sebenarnya banyak perkara kita perlu kaji daripada pelbagai sudut. Kita punya perniagaan kita, pasaran kita, customer kita, apa kita nak bagi, kita punya current talent, kita punya current SOP, kita punya SOP yang kita boleh bangunkan, budaya kita macam mana. There is a lot of things bila nak bangunkan brainstorming. Tapi bila you buat brainstorming yang bagus, you akan dapat bangunkan competitive advantage dan unfair advantage. 6 perkara ini semuanya distruktur dalam satu kerangka dan dijadikan model business contractor. Cari gali nilai yang boleh diserapkan dalam perniagaan. Jadikan ia satu teras untuk dipegang sebagai nilai estetika dan inspirasi untuk terus melangkah setiap hari dalam industri. Langkah yang tiada tapi dan langkah yang tiada tepi. Okay. Itulah cerita mengenai langkah 4 model business contractor. Saya sudahi dahulu dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blacklist lah. Kau nak blacklist ke? Kau nak tahan payment ke? Pernah tahu payment kami kena tahan semua. Buatlah. Kalau Allah lepaskan, tak ada siapa boleh tahan. Pegang itu aja. Bila tauhid kita kuat, insya-Allah. Kalau iman kita kuat, insya-Allah. Benda-benda ni sebagai ujian saja.